Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan kita mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, Ustaz berharap kepada para pelajar khususnya di UiTM Terengganu dalam keadaan yang sihat dan sejahtera insya-Allah. Pada episod ataupun pada video kali ini adalah untuk membincangkan berkaitan dengan bab yang ke-8 ataupun bab yang terakhir dalam CTU 152. Dalam kita tak sedar bahawa kita sudah berada di penghujung bab. Dan bab ini menekankan berkaitan dengan insan beradab sebagai matlamat pendidikan yang kita sebut sebagai ta'dib. Dan apa hasil yang kita dapat daripada pembelajaran untuk bab ini adalah pelajar dapat memahami konsep beradab. Kemudian pelajar dapat memahami konsep adab dan juga akhlak. Bagaimana konsep beradab, akhlak dan kemudian kaedah pendidikan akhlak sebagai metod dalam membentuk akhlak. Kita nak tengok bagaimana boleh melahirkan generasi yang ada ilmu dan juga akhlak. Dan ini sangat penting. Sebab kita faham bahawa terbinanya Islam ini dengan 3 ilmu asas yang penting. Akidah, syariat dan yang ketiga merupakan akhlak. Dan akhlak inilah yang akan menunjukkan manusia itu, terutamanya kita sebagai seorang Muslim. Bagaimana Nabi SAW mempamerkan akhlak sehingga ramai di antara masyarakat ketika itu ataupun masyarakat jahiliah ketika itu boleh menerima Islam dengan akhlak Nabi SAW. Dan sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, maka Nabi mempunyai akhlak yang terpuji sehingga orang menggelar Nabi sebagai Al-Amin, orang yang beramanah. Insan yang beradab ini kita definisikan ta'dib dibangunkan dari makna kata dasar adabah. Adabah yu'addibu ta'diban, yang bermaksud penyucian atau membersihkan seseorang daripada kotoran. Ta'dib dari segi terminologi dia membawa maksud satu proses pendidikan atau membentuk. Seseorang individu yang terdidik mempunyai kemampuan untuk mengembangkan segala potensi ke arah membentukkan pribadi, sikap, siasat selaras dengan acuan pembentukan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita nak bentuk bagaimana sikap, akhlak pribadi seseorang itu berdasarkan kepada apa yang dibawa oleh Al-Quran dan juga hadis. Ini yang sangat penting kepada para pelajar. Kita harap apabila para pelajar yang berada di UiTM ini mempunyai akhlak yang terpuji, sehingga kita keluar daripada UiTM kita kata, oh inilah pelajar UiTM. Nampak hasil didikan, hasil ta'dib, bentuk sahsiah, bentuk kepribadian, mempamerkan keterampilan seseorang individu. Mana adab itu menunjuk pengertian mendidik secara sepadu atau integratif. Ia juga merujuk kepada disiplin diri, zahir dan juga batin. Meliputi aspek akli, maksudnya akli ini pemikiran, jasmani, tubuh badan kita, rohani, dalaman kita. Di antara makna adab juga adalah kesopanan, kemesraan, kehalusan, budi pekerti. Adab juga dikaitkan dengan dunia sastra. Ia dijelaskan sebagai pengetahuan tentang hal-hal yang indah yang dapat mencegah dari kesalahan-kesalahan. Ada juga dikaitkan adab itu dengan sastra, dikaitkan adab itu dengan kesopanan, kehalusan, budi pekerti. Okey. Al-Atas mentakrifkan adab adalah pengenalan dan pengiktirafan hakikat bahawa ilmu dan segala yang wujud teratur bertingkat-tingkat mengikut martabat dan darjatnya. Adab juga ialah pengenalan dan pengiktirafan tempat yang wajar bagi seseorang berhubung hakikat tersebut serta kebolehan dan potensi jasad, akli, rohani diri masing-masing. Okey. Dengan adab ini dia akan ada, kita kata apa, pengiktirafan.
bagi seseorang yang akan menghubungkan kepada apa? Pemikiran kita, segi tindak tanduk kita, jasmani kita dan juga dalaman kita. Okey, kata Al-Attas ada melibatkan hal-hal seperti berikut. Yang pertama adalah suatu tindakan untuk mendisiplinkan akal fikiran, jasad dan juga jiwa. Bagaimana kita nak adab pemikiran kita? Tidak memikir perkara yang kotor, tidak memikirkan perkara yang negatif. Ni akal kita. Jasad kita bertindak tanduk, orang bertindak tanduk, kita melakukan satu benda ni supaya apa? Tindak tanduk kita itu tidak membawa kepada kezaliman orang yang berada di sekeliling kita. Bagaimana juga dalaman kita. Okey. Dan kedua adalah pencarian kualiti sifat jiwa dan fikiran yang baik. Dan yang ketiganya adalah perilaku yang benar dan sesuai yang berlawanan dengan perilaku salah dan juga buruk. Okey. Yang keempatnya, ilmu yang dapat menyelamatkan manusia daripada kesalahan. Daripada kesalahan dalam mengambil keputusan dari sesuatu yang tidak terpuji. Dengan ilmu ini penting. Ilmu ini satu benda yang cukup penting. Kenapa? Dia akan memacu manusia itu. Dia akan mendidik manusia itu. Dia akan memberikan manusia itu satu pengetahuan supaya benda ini boleh buat dan benda ini tidak boleh buat. Kemudian dan yang kelima adalah pengenalan dan pengakuan kedudukan sesuatu secara benar dan juga tepat. Yang keenam adalah kaedah mengetahui yang menghasilkan kedudukan secara benar dan tepat. Dan yang terakhir sekali, yang ketujuh, jelmaan keadilan sebagai ditunjukkan oleh hakim. Okey. Yang dikatakan akhlak ini adalah al-khuluqu, budi pekerti, tingkah laku dan juga tabiat. Ini akhlak. Okey. Kalau kita kata apa? Bila dalaman kita sudah bersih, maksud dalaman kita sudah okey, maka dia akan melahirkan perilaku kita okey. Tapi kalau dalaman kita, jiwa kita tidak okey, tak tenteram, dalam keadaan memikirkan kemaksiatan, maka akhirnya tubuh badan kita, jasmani kita akan juga ke arah tersebut. Kata Imam Ghazali, akhlak ini sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang dan darinya terbentuk perbuatan dengan mudah tanpa berkehendak pertimbangan fikiran terlebih dahulu. Kenapa? Bila akhlak itu sudah tertanam dalam jiwa, dia tidak fikir dah, mesti dia akan buat perkara yang baik. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi kaedah pendidikan akhlak ini, yang pertama sekali sudah pasti kita akan berpenuh kepada Al-Quran dan juga hadis. Kita lihat bagaimana akhlak Nabi SAW. Dia ditanya pada Aisyah radhiyallahu anha, akhlak Nabi apa? Akhlak Nabi merupakan Al-Quran. Maka kita nak juga jadi akhlak kita ni, apa yang dibawa oleh Al-Quran? Apa yang dibawa oleh hadis? Contoh akhlaknya dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Umat akhir zaman ini dia akan ada penyakit-penyakit umat terdahulu. Antaranya suka berseronok, suka kita kata apa? Harta ni, nak kumpul harta walaupun harta tersebut berjalan yang salah. Jadi bila kita memahami akhlak daripada hadis Nabi SAW, kita jaga tingkah laku kita supaya apa? Keseronokan ada batasnya. Nak mengumpulkan harta, walaupun Islam menekan kekayaan, tapi jangan mengambil harta yang salah ataupun pada jalan yang salah. Okey. Kemudian Rasul uswatul qudwatul hasanah. Nabi ini kita menjadikan dia sebagai apa? Sebagai idola kita. Kita boleh jadikan penyanyi, boleh jadikan orang tertentu sebagai idola kita, sedangkan Nabi itu yang paling terbaik. Nabi paling sempurna. Nabi maksum. Nabi merupakan utusan Allah Ta'ala. Bila keadaan macam tu, sudah pasti akhlak Nabi adalah akhlak yang terbaik. Maka kita turut cara percakapan Nabi bagaimana al-kalimatu thayyibatu sadaqah. Nabi bercakap benda yang baik. Maka Nabi sebut al-kalimatu thayyibatu sadaqah. Bercakap yang baik merupakan sedekah. Nabi seorang yang pemurah. Nabi tanggungjawab menjaga keluarganya. Nabi menjadi pemimpin yang begitu hebat, nak memimpin peperangan. Maka ini ditunjuk oleh Nabi SAW bagaimana kita nak menjadi seorang suami, nak menjadi seorang, kita kata apa, seorang pemimpin, nak jadi seorang pejuang Islam. Maka inilah yang perlu kita ikuti dan jadikan Nabi itu sebagai idola kita. Yang ketiga adalah pelaksanaan ibadah. Segala ibadah yang wajib, maka kita kena segerakan.
yang wajib, perkara yang sunat kita galakkan diri kita, perkara yang makruh kita tinggalkan, perkara yang haram kita cegah daripada melakukan perkara tersebut. Dan yang keempat adalah pengetahuan, didikan dan juga latihan. Yang kelima, tarbiyah ruhiyah, kita tarbiyah diri kita. Kita paksa diri kita untuk buat juga perkara-perkara yang baik. Dan akhirnya insya-Allah akan datang sifat apa? Sifat kita nak buat kebaikan. Dan yang keenam sekali merupakan muhasabah diri. Bila sebut muhasabah diri, sebenarnya para salafus soleh ini antara sifat mereka. Mereka bermuhasabah sebelum Allah Ta'ala hisab mereka. Maka ini yang kita nak, supaya apa? Supaya kita ada sifat untuk memuhasabah. Ya Allah, aku banyak dosa. Ya Allah, ampunlah dosa aku. Aku takut ketika dihisab di mahsyar kelak. Mungkin mengambil tempoh yang lama sebab apa? Kita tak hisab. Bila kita hisab diri kita, akhirnya apa yang berlaku? Kita akan cut off ataupun kita akan buang perkara-perkara yang keji. Tak akan buat perkara-perkara yang keji dalam kehidupan kita. Kita cuba bertaubat pada Allah Ta'ala atas dosa-dosa yang kita buat. Kenapa? Kita telah muhasabah. Kita telah hitung diri kita. Andai katalah kita hidup berapa tahun hari ini. Kita duduk lebih kurang 20 tahun. 20 tahun. Sehari kita kata kita buat satu dosa. Sehari satu dosa kali dengan 365 hari. 365 hari. Kali dengan 10 tahun, dua ada apa? Dua ada lebih kurang 3,650 hari. Kalau 20 tahun, dua ada apa? Dekat hampir, kita kata hampir ubah. Ribuan dosa kita buat. Itu kata satu hari satu dosa. Anda kita buat banyak dosa, maksudnya kita banyak dosa. Jadi bila kita muhasabah, sekurang-kurangnya apa? Dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya. Bahayat Al-Quran ni, Nabi kata, Rasulullah SAW, bahayatan daripada Al-Quran dan juga sunnah ini, Rasulullah SAW bersabda, ajarkanlah anak kamu 3 perkara. Cintai Nabi kamu, mencintai keluarganya, membaca Al-Quran. Sebab apa? Sebab para pembaca Al-Quran ini akan berada di sisi arasy Allah Subhanahu Wa Taala dengan juga para anbiya. Dan kita faham bahawa Al-Quran merupakan benda yang boleh berikan syafaat. Makhluk Allah yang boleh berikan, kita kata apa? Kalamullah yang boleh berikan kita syafaat. Ya'ti yaumul qiyamah, dia akan berikan syafaat pada hari kiamat nanti. Oleh itu pendidikan Al-Quran, mendidik anak supaya beriman dengan Al-Quran, mempelajari, membaca dan menghafalnya. Okey? Kepentingan Al-Quran, mengajar Al-Quran supaya fasih membaca Al-Quran. Ni baca Al-Quran pun merangkak, tak faham lagi apa yang dikatakan dengan hukum tajwidnya. Maka hari ini kita kena rasa satu perkara dalam kehidupan kita. Aku nak jadikan Al-Quran ini sebagai sahabatku. Dan sahabat kita nak buat tahsinul Quran. Kita nak buat yang terbaik untuk Al-Quran. Okey, pentingkan didikan anak supaya apa? Mencintai Rasulullah SAW. Kita melihat dari sirah Nabi, segi akhlak peribadinya, sejarah perjuangan, serta mengamal sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi ni banyak. Start daripada bangun kita tidur, kita baca doa, kita masuk tanah kaki kiri, kita makan dengan kanan, kita mulakan dengan bismillah, maka kita tidur dengan lambungan kanan. Maka sunnah Nabi ini sepatutnya sudah kita praktikkan supaya apa? Kita nak rasa apa? Rasa Nabi itu bersama-sama dengan kita. Bersama-sama dengan kita. Dan Nabi pula, dia akan berikan kita syafaat. Nabi ni akan datang, akan berikan syafaat di hari kiamat nanti, pada hari akhirat nanti. Maka inilah, apabila kita cinta pada Nabi, maka Nabi akan senang mengenali kita. Dan kita senang nak mengenali Nabi SAW. Dan di antara alamat dan Nabi nak mengenal kita adalah dengan kita selalu berwuduk. Dan wuduk yang kita ambil ini akan bercahaya pada hari kiamat nanti. Okey, penghayatan Al-Quran ini kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan kita Ihya Ulumuddin yang mengambil berat pendidikan anak-anak, iaitu mengajar Al-Quran, hadis-hadis Nabi, cerita-cerita para salafus salih dan sebagian hukum agama. Ini dia ditekankan oleh Imam Ghazali. Mengajar Al-Quran, mengajar sunnah. Kita tengok anak-anak kita pada hari ini, kamu tak ada anak lagi lah, tapi yang nanti ke depan nanti, kamu berikan didikan mereka dengan apa? Dengan Al-Quran dan hadis. Cerita mereka tentang salafus salih, bukan cerita artis-artis. Kemudian ajar mereka kata, oh hukum ni haram, makan benda yang haram adalah hukum dia haram, mengambil berikan hak kita, hukum dia haram, tidak menutup aurat, hukum dia haram.
maka benda tersebut akan menjadikan mereka ini tertib. Mereka ada kitabah, ada jati diri, mereka tahu bahawa ada batasnya dalam kehidupan ini. Kata Ibn Khaldun dalam kitab Muqaddimah dah, mengingatkan betapa pentingnya pengajaran dan penghafalan Al-Quran kepada anak-anak. Maka sesungguhnya pengajaran Al-Quran itu adalah asas pada semua pembelajaran, pada segala dasar pendidikan di seluruh negara Islam. Kenapa? Syiar agama yang akan membawa kepada ketetapan akidah dan kemantapan iman. Rasulullah Qudwatul Hasanah ataupun Uswatul Hasanah ini, kenapa kita Nabi, akhlak Nabi merupakan Al-Quran. Maka apa yang Nabi tunjukkan itu Al-Quran. Okey, pengiktirafan pujian dan anjuran Allah Taala supaya apa? Berakhlak seperti mana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana disebut dalam Al-Quran, dan sungguhnya engkau mempunyai budi pekerti yang agung. Okey. Dan kemudiannya pula praktis hidup seharian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berasaskan kepada Al-Quran. Pelaksana segi ibadat, hukum kita tengok rukun iman, rukun Islam ini. Yang ibadat kita ni, syahadah, solat, puasa, zakat dan sebagainya. Maka perkara tersebut kita kena apa? Kena jaganya. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mafhumnya, apabila sempurna anak Adam itu, maksudnya daripada syahadahnya, daripada solatnya, daripada puasanya, daripada zakatnya, sampailah menunaikan haji, maka tidak ada benda yang lain melainkan syurga untuk dia ketika dia mati kelak. Maksudnya apa? Kita sempurnakan rukun Islam kita, tidak ada halangan dah melainkan syurga untuk kita. Jadi kalaulah manusia masih lagi kita kata apa? Tak mengindahkan berkaitan dengan haji, tak indah berkaitan dengan puasa pun tak ambil berat, kemudian zakat pun saat bayar, saat tak bayar. Bagaimana nak menghadap Allah Ta'ala, nak balik ke alam akhirat yang akan kekal buat selama-lamanya. Kita duduk di dunia ni satu benda yang seketika. Biar kita penat seketika tak apa, tapi kita akan dapat kesenangan, keseronokan, kesejahteraan apabila kita balik di alam akhirat kelak. Ilmu pengetahuan, didikan dan latihan. Kita beri pendidikan ni contoh teladan, adat kebiasaan, nasihat dan bimbingan, pemerhatian dan pengawasan. Kita kena perhatian pengawasan diri kita. Kita kena awasi diri kita, awasi anak-anak kita, keluarga kita supaya tak terjebak perkara-perkara yang maksiat. Ataupun menghindari mereka daripada apa? Daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, denda dan juga hukuman. Latihanlah dapat mengukuhkan, memperkasakan satu amalan. Biasakan amal kebaikan dari kecil. Kecil kita dah ajar dah mereka solat, ajar mereka bersedekah, ajar mereka bercakap benda yang baik. Maka insya-Allah itu sebab kita kata pepatah Melayu, melutur buluh biar daripada rebungnya. Jangan bila dah besar panjang mau kita luntur dah. Payah, lihat dah dia akan bidah kita balik. Okey? Biasakan amalan kebaikan bila kecil, bila dewasa ia akan menjadi kebiasaan dia. Seterusnya, ilmu pengetahuan didikan ini, kata Ibn Khaldun dalam mukadimahnya bahawa Harun Ar-Rasyid apabila menyerahkan anaknya kepada pendidiknya. Harun Ar-Rasyid ini seorang pemimpin ketika zaman Abbasiyah ni. Wahai Ahmar, sesungguhnya Amirul Mukminin telah menyerahkan kepadamu buah hatinya. Maka letaklah tanganmu di atas dengan lemah lembut. Ketaatan kepadamu adalah wajib. Letakkan dirimu kepadanya seperti engkau meletakkan dirimu kepada Amirul Mukminin. Ajarkanlah dia membaca Al-Quran. Kenalkanlah dia dengan sejarah. Pupukkanlah dia dengan syair-syair. Syair-syair ni ada baik-baik yang mana kita kata dimasukkan tentang matan jurumiyah ke, kita kata apa, matan syatibiyah lah, benda-benda yang mana ada ilmu di situ. Dia buat satu syair. Kemudian dia pula tunjukkanlah dia dengan cara bertutur. Dan insya-Allah kita akan sambung pada siri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.